Assalamualaikum Farhana Sobri, Suzana Amiruddin. Waalaikumsalam. Semua yang mengucapkan salam, Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dah ramai dah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Cik Rodiah, muka surat 251 bab 123. Wah, cantik hari ni bab 123. Baik, semoga semuanya dalam kebaikan, kesejahteraan, keafiatan, dalam kasih sayangnya Allah. Sama-sama kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat La Tahzan, Kak Yun Taslim yang tak sihat, Allah berikan kesihatan yang baik insya-Allah. Banyakkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak membaca selawat syifa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Banyakkan tu, ni suara pagi-pagi. Okey, dan semua yang tidak tersebut satu-satunya, saya memang sibuklah sikit pagi ni. Bukan sibuk sikit lah kan, sebab ni saya dengan La Tahzan tak nak cuti. Lepas tu dalam pada saya bersiap untuk La Tahzan, saya mencari bahan bacaan untuk sekejap lagi pukul 9 saya ada program dengan Jaiz. Jaiz insya-Allah saya sharekan daripada live Facebook mereka. Tajuk Lady Boss. Amboi, tajuk kemain. Tapi syok kalau berforum dengan Piyu Rahmat. Dia tu kelakar rasanya. Saya pernah sekali dengan dia.
Okey, kemudian 8.30 dia dah suruh ready dah untuk testing audio apa semua. Tak sempat nak mamam ni. Mamam. Okey, kemudian muslimat dirahmati Allah, dalam pada bersiap untuk jaiz, saya juga kena baca di balik tabir kematian. Habis je jaiz, sambung di Masjid Mardiah. Sampailah tengah hari. Lepas tu saya sedang juga menyiapkan agenda untuk meeting petang ni. Al-Fawaz Travel tu dah separuh petang hari tu semua dekat office lah. Malam nanti saya ada satu kuliah lagi Zoom. Jadi semoga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah redha akan segala apa yang kita buat. Berkat doa semua kita, jom sahabat-sahabat kita saling mendoakan. Yang sakit Allah sembuhkan di keberkatan majlis ilmu ni. Yang ada urusan Allah permudahkan. Yang sedang dirundung permasalahan Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan, insya-Allah. Baik, masya-Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mulakan bab yang ke-123. Jangan bersedih kerana segalanya akan berakhir. Jangan bersedih kerana segalanya akan berakhir. Macam mana kesan daripada pelajaran 122 dan pelajaran yang sudah lebih 120 bab sebelum ini. Semoga membugarkan jiwa kita, menceriakan diri kita. Walaupun di hati ada tangis, kita usaha untuk di lisan, di bibir kita mempamerkan senyum. Kerana berusaha bangkit itu juga adalah ibadah. Okay, kalau kita turutkan sakit, maka sampai bila kita nak bangkit? Lemau je. Jangan gitu, okay? Semua orang pun ada ujian, semua orang pun ada masalah. Semoga Allah pimpin kita. Sebab ini jaminan Allah. Aku yang takdirkan dan aku juga yang memberi hidayah. Syarat nak dapat hidayah tu, tempuhlah, hadapi kenyataan apa yang datang dari Allah. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari ini kita dapat lagi jangan bersedih kerana segalanya akan berakhir. Jangan jawab pula. Dia suka sangat menjawab. Kan dah mula tinggi suara tu, suka sangat menjawab. Apa nak menjawabnya? Masalahnya bila Ustazah nak berakhir? Saya dah penat dah bersabar. Allah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, terkadang kita duk belajar jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Taklah Ustazah, saya tak putus asa dari rahmat Allah. Mana ada saya bunuh diri? Mana ada saya nak cekik diri saya? Tak ada pun. Dia duk faham putus asa dari rahmat Allah gitu je. Dah, sebenarnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia dah penat nak buat baik. Dia dah penat dah nak sabar. Macam tu kan. Kalau macam tu baik aku mati je. Macam tu. Semua orang suka kan kalau tengok aku mati. Orang perempuan suka gitu. Ngaku. Kan. Mama buat baik pun ayah kamu tu bukan nak hantar limousin sebiji dekat depan rumah ni. Mama buat baik pun bukan ayah kamu nak belikan pulut dakap kat mama pun. Contoh, okey? Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tengok, jangan bersedih kerana segalanya akan berakhir. So, bila datang sesuatu, ingat dah banyak kali dah kita sebut dalam kitab ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah benda ni datang kepadanya jua aku kembalikan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Aku lemah ya Allah, Engkau kuat. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Cepat-cepat sebelum syaitan dekat. Atau terlupa nak beristirja' tadi, terlupa nak hauqalah tadi. Apa istirja' tu? Kita sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita terlupa nak hauqalah. Apa hauqalah? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah dengan ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai dengan ujian ini setan yang mendekat ke aku. Jauhkan setan. Itu sebab a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syuh kat mana tu Ustazah Zai? Setan ni nak datang dekat kat aku. Dia dah mula dah nak datang kacau-kacau aku ni. Cepat-cepat ta'awuz. Satu. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, sudah pastilah kita ni banyak dosa. Kerana dosa kita lah Allah beri testing.
Kau ingat lagi tak aku ni wujud, aku ni Tuhan kau? Maka cepat-cepat astaghfirullahalazim, istighfar. Astaghfirullahalazim, istighfar. Tarik nafas, selawat, kan? Nanti anak-anak kata, wah hebat mama sekarang. Nak marah tak jadi marah, kan? Nak berputus asa dari rahmat Allah tak jadi. Pasal apa? Kita ada step-step tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Paling ringan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillah tu semangatlah sikit. Macam kita nampak setan dah datang kat kita. Ni a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Setan pun gelak je kat kita, kan? Kemudian sahabat-sahabat kena semangat-semangat sikit. Okey? Boleh ke boleh ni? Kena boleh ke boleh ni? Semua orang kena boleh. Baik. Waalaikumsalam yang baru-baru masuk ni dah bagi-bagi salam ni sian di Ustazah tak jawab. Ustazah jawab dah dah awal-awal tadi. Masya-Allah tabarakallah. Kita baru nak start ni nak baca Al-Tamis Furqan. Awak ada muka tikus itu. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nasuhana. Coil pop. Kenapa namanya macam tu? Apa yang ulang balik? Allahumma salli ala Muhammad. Nak ulang balik yang tadi tu ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Bila sebut tu jangan kat lisan je, ya Allah. Dari Engkau datang benda ni, ya Allah. Minda kita ni berjalan, hati kita ni sampai, sahabat-sahabat. Ya, ya Allah. Takkan berlaku satu benda dari Engkau, ya Allah. Aku kembalikan semula kepada Engkau. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu, tapi aku nak hadap macam mana, ya Allah. Aku lemah ni, aku tak tahu nak buat apa ni. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tahu, kita lafaz kalimah tu hauqalah, kita memohon kekuatan sebab kita tahu Allah Maha Kuat. Kita lemah. Kan ada yang panjang lagi surah Ghafir ayat 44. Kan tidak hafal. Amal dengan semangat. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalimah ini insya Allah menguatkan kita, insya Allah. Okay, jadi bila kita sebutkan tak hafal lah step-step tu, tak ingat lah. Ustazah tu aku suruh ulang, dia tak ulang balik lah. Sibuk pok-pek. Contoh, cukuplah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan syaitan yang datang. Coil pop, okey. Coil pop tu cuba Ustazah faham anda. Cuba anda fahamkan Ustazah. Awak nama coil pop tu ke Ustazah salah sebut? Lelaki ke perempuan tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dah kan cukup kan? Jadi kalimah itulah sahabat-sahabat, saya tak nampak Linda kecil dah ada ke belum? Nanti sahabat-sahabat saya nak bercerita. Kalau saya nampak nama dia, saya nak bercerita pasal dia yang saya jumpa di Johor supaya menjadi semangat buat kita. Masya Allah tabarakallah, dengan ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Kak Siti Azmahani Mamat, lisan ni jangan penatlah kita cakap je tapi kita tak tahu apa makna tujuan aku buat ni. Sedangkan masa tu kita sedang merebut kasihnya Allah. Allah sahabat-sahabat sentiasa ada. Kita sedih, ma datanglah dekat KL ni ma. Kan adik tengah sedih ni, bos marah pagi tadi. Ya hujung minggu ni mak datang. Tunggu hujung minggu baru mak datang. Idoklah kalau Allah. Idoklah. Allah sentiasa ada. Tapi kita kena sentiasalah kembalikan kepada Allah. Tapi selama ni sahabat-sahabat kita tak punya rasa itu. Itu yang sayang tu, okey? Maknya tak ada FB pun. Oh, okey. Jadi coil pop ni nama anak. Okey, maknya guna. Baguslah ibu-ibu dirahmati Allah. Ada yang nama lelaki, isterinya sanggup. Mesti sweet kan kat rumah. Abang, tolong bukakan FB yang ada Ustazah Tek Lalat tu. Macam tu kan. FB abang pula dah. Abang bukan suka dengan ceramah-ceramah ni. Contoh, bang, abang tak nak dengar ceramah tak apa. Saya kan tak ada FB, abang tak bagi ada FB. Abang bukakan ceramah Ustazah. Saya belajar daripada Ustazah. Lepas ni saya tak marah-marah abang dah, insya-Allah. Kan? Tu yang nama macam pelik-pelik lagi. Ustazah pun kena. Kak Ji Fauzia Jaafar, alhamdulillah saya dengar suami Kak Ji dah sihat daripada COVID. Berkat semua doa, berkat kesungguhan nak sembuh, nak beribadah kepada Allah. Syukur, Masya Allah. Yang masih lagi, insya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah dalam kesakitan apa sahaja, bonda kita Rohana Salih, Allah berikan keafiatan, insya Allah sembuh dari COVID. Okay? Baik, boy Kak Yanti dia tag semua kawan-kawan dia nak.
Lepas tu kita pohon juga Kak Nazar kita kan tak muncul lagi ni, dipermudahkan oleh Allah urusannya semalam. Masya Allah. Masya Allah, Linda kecil ni dah datang dah. Dah datang, dia datang dengan nama comelnya. Dia memang comel tau. Kita tak sangka dia macam kakak kan hari tu masa sembang-sembang. Masya Allah, izinkan Ustazah share. Ustazah bertemu dengan Linda kecil, sahabat Latahzan yang rasanya hari-hari beliau ada dengan kita. Masya Allah, Masya Allah. Siapa Linda yang seorang lagi tu? Ustazah ingat nama dia Nurmala Samsudin Sebab Ustazah cakap kat dia, ni pembaca berita Nurmala Samsudin tu ke dia gelak? Sahabat-sahabat dia datang berdua. Saya mulakan cerita ni dengan anda. Masya Allah, Nurmala. Saya ringkaskan cerita macam ni. Contoh, sahabat Nurmala tu adalah Ustazah Zai. Ni Nurmala ni, pandang Ustazah sebagai Nurmala. Contoh, sebab saya tak nampak nama dia. Lepas tu dengan Linda kecil ni bersahabat. Pendek ceritanya, dulu mereka ni datang bekerja tempat lain. Sekarang ni dah bekerja di tempat sama. Dulu-dulu, ikut cara mereka bercerita lah, dulu-dulu Ustazah kita, yalah dulu kita manalah, maksudnya saya faham tu, nak pakai tudung labu sangat, nak pakai sarung tangan, nak pakai stokin, nak dengar majlis-majlis ilmu ni, tak lah Ustazah. Pelan-pelan kami hijrah. Lepas tu saya dapat kerja ni, sekali jadi BFF. Dia orang berdua ni jadi BFF. Si Nurmala ni, suami dia bekerja di Vietnam. Kan macam perkapalan macam tu kot, Vietnam ke Myanmar. Macam itulah, tapi luar negara. So PJJ jarang jumpa. Tapi suami yang baik. Kalau balik tu memang betul-betul bonding time lah dengan keluarga semua kan. Masya Allah, tabarakallah. Suami yang baik, insya Allah. Tapi isteri dah biasa ditinggal-tinggalkan, simak dirahmati Allah. Bila balik tu memang quality time lah dengan family. Lepas tu Linda kecil ni pula ada anak perempuan 2 orang ke 3 orang. Lepas tu Allah beri yang bongsu lelaki. Masya Allah, tabarakallah. Dia orang tu berkawan baik, sahabat-sahabat. Tiba-tiba Allah takdirkan suaminya Nurmala di luar negara tu jatuh dalam laut tapi tak meninggal. Balik ke Malaysia nak dapatkan rawatan yang sempurna semua kan. Lepas tu balik Malaysia tu pun dah settle rawatan. Otak dia orang yang workaholic ni kan, orang yang memang ingat kerja sentiasa, nak balik tempat kerja dia dekat luar negara ni. Lepas tu balik dalam keadaan yang mungkin tak 100% lagi sihat. Kakinya tu cedera lah. Jadi kan mungkin buat pembedahan, rawatan macam tu, naik flight macam tu lah kalau ikutkan doktor. Dia siapkan projek dia yang dia handle tu, balik Vietnam ke Myanmar, saya takut silap. Masya Allah, Allahumma salli Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Allah, tudung ni macam tak boleh nak baca sangat tulisan sebab tudung ni macam putih. Perempuan 2, lelaki 1. Masya Allah, sayangku, sahabat syurga saya ni Linda kecil. Subhanallah, semoga Allah syurgakan kita sama-sama. Lepas tu sahabat suami dia balik ke Myanmar ke Vietnam, gitulah, Myanmar contoh kan. Balik ke Myanmar, Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu tiba-tiba dia siapkan kerja dia semua. 1,000 yang menonton. Minta maaf sahabat-sahabat, saya mulakan dengan cerita ni sebab saya sebut sentuh ayat surah Ghafir ayat 44 tadi. Lepas tu pagi Jumaat 6.45 pagi waktu Malaysia, di sana 5.45 ke 7.40, beza 1 jam macam tu kan. Dia dapat call suami dia meninggal suami tu di sana dalam keadaan kerjanya settle. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. So dia macam iyalah qadar Allah, kehendaknya Allah, mesti dimudahkan semua urusan Ustazah sampailah jenazah suami saya dibawa balik ke sini. Allahu Akbar, dikebumikan di satu tanah perkuburan. Macam tu ceritanya. Lepas tu minggu depannya Linda kecil ni pula bercerita dengan Ustazah, saya pula Ustazah, Masya Allah, saya kematian anak lelaki saya bongsu. Satu-satunya anak lelaki, sudah pastinya yang dinanti lama, menjadi kesayangannya suaminya, kawan, berteman anak lelaki, sahabat-sahabat. Allah beri satu sakit macam asma kronik yang boleh menyebabkan silap makan, jadi alergik tubuh, lebih kurang macam tu. Masya Allah, seorang anak yang sangat baik, disayang oleh seluruh warga sekolah.
Baik, Masya Allah, sampai cikgu kata dia ni macam dah ada poket Doraemon. Kalau cikgu kata, siapa ada bawa stapler? Saya cikgu. Suka nak tolong cikgu, rapat dengan kawan-kawan, Masya Allah, suka menggembirakan orang. Tiba dipendek ceritanya, tadi Jumaat ini suaminya si Nurmala meninggal. Diorang ni BFF ni. Jumaat depan, waktu yang sama 6.45 pagi, dia ni dapat berita anaknya meninggal dunia. Anak si Linda kecil ni pula meninggal dunia. Ya Rab, di atas pangkuan dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, di atas pangkuan dia. Sebab sebelumnya tu dia di ICU kan dulu. Suaminya macam tak boleh terima. Tapi Ustazah, kalau saya tak kuat, siapa nak bantu suami saya? Fahamlah seorang lelaki yang kehilangan, yang nampak macam akan hilang anak lelaki sebab doktor kata tak ada harapan. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dia ingat lagi sebelum dia bawa dekat hospital, ketika anak ni berada di atas pangkuan, Masya Allah, dia tak boleh lupa, lisan dia tak berhenti mengucap wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ketika dia bercerita masa kami makan dekat Johor tu, Ustazah tahu saya dapat ayat tu dari mana. Saya dengar ceramah Ustazah Asma Harun masa tu dengan Ustazah Asmi. Saya kata saya ingat ceramah tu dekat Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang. Sebab masa tu Ustazah Asma baru lepas bersalin anak last dia tu. Okay, kemudian dia kan ada masalah dengan kandungan yang last tu, maka dia amal ayat ni. So dia share dengan jemaah masa tu. Dan Linda dengan anak yang arwah ni dengar ceramah Ustazah. Lepas tu sejak daripada dengar ceramah tu, si anak ni Masya Allah hari-hari cakap ke Mak, Mama dah hafal ke belum? Ibu dah hafal ke belum? Mak dah hafal ke belum? Suruh hafal yang Ustazah Asma ni suruh kita hafal. Masya Allah, kenapalah sibuk sangat suruh ibu dia hafal ayat tu? Rupa-rupanya masa dia diuji macam tu, anak dah terkulai di atas ribanya, dia tak ingat perkataan lain, itulah yang keluar. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan segala urusan, aku dah tak tahu dah. Sebab dia tahu anak dia dalam keadaan kritikal. Dan dia menerima berita kematian anak dia pada next Jumaat 6.45 pagi, sama dengan kematian seminggu lepas sahabat baik dia punya suami. Sahabat-sahabat dikebumikan di perkuburan sama. So hari ni Ustazah kami dengar kuliah Latahzan, kami dengar kuliah Hasatizah Tazizah. Kalau saya ni down, Mala tolong lembutkan hati saya. Kalau Nurmala tengah sedih, teringat dekat arwah suami dia, saya yang kuatkan dia dengan ceramah ni, saya tag dia. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Ujian yang macam ni kita nampak bukan kecil. Sekarang apa yang berlaku pada Nurmala, di lisan dia cakap, tolonglah hargai suami sementara ada. Hargai sungguh-sungguh, Masya Allah. Betul suami kita ada kekurangan sahabat-sahabat, tetapinya apa yang kita pandang, kita nak bersama lagi dalam syurga Allah. Kata Linda, setiap kali sekarang ni dia pergi mana-mana, dia nampak anak-anak yang dibiarkan. Contoh, nak lintas jalan, maknya tak pimpin. Dia rasa hati dia, ya Allah, nak marah. Kenapa engkau tak jaga anak engkau tu? Kalau jadi apa-apa, kan aku dah hilang anak aku tahu. Jadi dia sangat prihatin dengan anak-anak. Masya Allah. Dan yang paling saya kagum dengan Linda mencari kekuatan dirinya, dia dengar ceramah-ceramah. Sebab suami dia down sangat. Macam mana Ustazah, kalau saya lemah juga, siapa nak pujuk, nak nasihatkan suami saya? Kita faham situasi itu. So bila dia dengar ceramah-ceramah, dia cakap dengan suami dia, Alhamdulillah, sekarang suami dia semakin pulih. Subhanallah. Dia keluarkan daripada handbag dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, kertas A4 yang dah, saya rasa macam dah lunyai. Dia kata, Ustazah, sepanjang menangis-nangislah kami dekat Johor tu masa kami jumpa kan sahabat-sahabat Latahzan di Johor tu. Masya Allah, dikeluarkan kertas ni, Ustazah, teman saya. Kertas apa tu? Rupanya dia terdengar ceramah daripada Prof Muhaya yang memberi semangat tentang orang perempuan yang kematian anak ni. Masya Allah, sebiji saya salin, Ustazah. Dan bila saya rasa teringat rindu ke anak saya, kertas ni saya akan keluarkan, saya baca balik. Itu sebab saya rasa dekat dengan Prof Muhaya, saya rasa dekat dengan Ustazah Zai, saya rasa dekat dengan Ustazah Asma Harun. Disebut, hari ni saya dapat tunaikan hajat, saya nak bertemu dengan Ustazah. Masya Allah, sahabat-sahabat. Sebab itu saya kata, jauhlah selatan saya tempoh hari, saya cakap dengan tim khidmat, Ustazah bukan mengajar ni. Ustazah rasa diajar sungguh-sungguh oleh Allah, bertemu dengan orang-orang yang Allah uji. Ujian mereka hebat, ujian mereka kuat, tapi mereka mencari circle yang betul. Sahabat-sahabat yang boleh menasihat. Sahabat-sahabat, kita bantu Linda, kita bantu Mala dan sahabat-sahabat yang
senasib dengan mereka, ujian dan takdir Allah berkehendak memilih mereka ni insan-insan pilihan Allah. Semoga Allah beri terus kekuatan, insya-Allah. Okay? Jadi perkara macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kalau dapat ujian macam tu, kita belum tentu lagi kuat. Tapi kenapa Ustazah suka belajar daripada kisah masyarakat yang macam ni? Ya Allah, hamba-Mu ini diuji, tapi dia berada di track yang betul, bahkan makin dekat dengan Allah. Bayangkan kalau saat mereka diuji, kenapa kau matikan suami aku? Ya Allah, siapa nak tanggung anak aku? Malah anaknya 5 ke 6 orang. Bayangkan sahabat-sahabat, wanita masih muda, Linda, anaknya itulah satu-satunya lelaki yang menjadi kebanggaan. Ketika anaknya itu nak disolatkan, dia terkejut, berbas-bas orang datang nak solat jemaah. Rupa-rupanya cikgu lepas kematiannya, Ustazah orang cerita anak puan ni anak yang baik pula. Lepas tu saya sendiri yang belajar. Lepas anak saya meninggal, ya Allah, anak aku kecil lagi tapi dia boleh bantu orang sebanyak mungkin. Anak aku kecil lagi tapi boleh nasihat orang. So saya jadi saya yang hari ini asbab kematian anak kecil itu. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita belajar, okay? So jangan bersedih kerana segalanya akan berakhir. InsyaAllah pengakhiran suaminya Mala, pengakhiran anaknya Linda, mereka ni kalau istiqamah taat pada Allah, mereka akan bertemu dengan kesayangan mereka dalam syurga Allah. Tolong jangan rugikan diri sendiri sahabat-sahabat. Apa ruginya? Dahlah kita diuji dengan takdir yang menunjukkan sayangnya Allah, dekatnya Allah pada kita. Tapi kita, Allah nak dekat pada kita, kita yang menjauh. Kita macam merajuk dengan Allah. Berhak ke kita merajuk dengan Allah? Cuba anda merajuk dengan ibu ayah. Merajuk dengan ibu ayah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lama-lama kita akan balik pada mak ayah kita juga. Kena pukul dengan suami, kena marah dengan suami. Akhirnya kita mengadu mak ayah kita juga. Isteri merajuk dengan suami. Kan ingat merajuk dia nak pujuk Ustazah. Lagi dia start kereta berhari-hari tak balik, kita balik pujuk dia. Sakit hati ni Ustazah. Saya ni siapa nak pujuk? Pujuk diri sendiri dengan adanya Allah bersama-sama dengan kita. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat La Tahzan ni hebat-hebat. Anda stay dengan La Tahzan sebab anda sedang mengumpul kekuatan yang benar. Jadi kita bukan saja dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita masukkan telinga kanan ilmu dalam La Tahzan, singgahkan di RNR bernama hati, hadam sungguh-sungguh. Hari-hari kita dengar, bila Allah hentak kita, hantarkan kita dengan ujian, kita terus mampu. Ringan jelisan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah istirja'. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berhauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Itu sebab kita nak pujuk hati kita ni, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ulang berkali-kali. Kemudian sahabat-sahabat, saya tak hafal semua tu Ustazah, lost tiba-tiba saya diuji ni, saya tak tahu nak baca apa. Cukup a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitan, bila kita rasa down, kita rasa macam nak salah-salahkan Tuhan, itulah masa yang paling tepat untuk dia masuk ke dalam diri kita. Wa na'udzubillah min zalik. So kita lemah masa tu, kita tak ingat apa-apa. A'udzubillah minasyaitanirrajim, cukup dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sahabat, jangan tersilap mencari tempat berpaut. Baliklah kepada Allah. Ini saat yang sabran jamil. Jangan duk ingat Ustaz sabran jamil pula. Sabran jamil itu sekali kena hentak, tak tunggu berhari-hari, tak tunggu berbulan-bulan, tak tunggu bertahun. Saat itulah engkau sabar. Itu sabar yang indah, sabar yang cantik, sabar yang dirindui Allah. Wa basyiris sabirin, berita gembira untuk orang yang sabar. Tingkatan sabar ni pun ada. Biasa je orang, yelah Ustazah, suami saya meninggal 10 tahun lepas. Kan sabar je kak, dicerita kat kita kan. Lama dah sabar Ustazah, alhamdulillah. Kak pun dah okey, akak pun dah ada boyfriend baru, dah sabar je lah sahabat-sahabat kan. Maksudnya dah 10 tahun baru datang perkataan sabar tu. Ketika diuji, kita terkejut dengan kematian yang tiba-tiba tu. Siapa kita? Marah-marah Allah ke? Jadi sabar tu tak berapa indah. Sabar yang indah saat dihentak dengan ujian. Contoh Kak Yanti kita kan, bayangkan perasaan dia ketika doktor kata, puan kena kanser. Walaupun itu bukan kita dengar daripada suara doktor, bayangkan Kak Yanti kata,
Tak tahulah Ustazah. Sebab mak dia tak ada penyakit macam tu, keturunan dia tak ada penyakit macam tu. Tiba-tiba doktor kata macam tu. Takkan nak menjerit guling-guling depan doktor? Syukur dah berbekal ilmu sebelum ni. Maka dia kembalikan diri dia kepada Allah. Dan sekarang insya-Allah dalam proses nak sembuh, Kak Yanti insya-Allah makin dekat kepada Allah. Siapa sahaja yang diuji. Okey, inilah yang caranya kita nak sabar ketika ujian tu datang. Sahabat, yes, Linda makin lama makin lupa terus, mustahil. Seorang ibu kepada anaknya mustahil. Kalau tidak dia bercerita ke Ustazah, dia tak menangis. Lupa terus seorang isteri kepada suaminya walaupun dah kahwin baru mungkin, mustahil. Sebab itu first love kita, itu yang melahirkan anak-anak zuriat keturunan kita, mustahil untuk lupa terus. Tapi ingatan-ingatan itu menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Tolong bila diuji jangan menjauh dengan Allah sahabat. Anda akan kerugian dunia, akan kerugian akhirat. Jadi jom kita sama-sama mengambil iktibar daripada la tahzan. Kematian itu pasti datang kepada setiap orang, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Orang zalim akan mati. Saya dizalimi oleh suami Ustazah, saya dizalimi oleh pak mentua Ustazah. Pun kita akan mati. Sebab tu ingat mati sudah tiada dengki-dengki. Ingat mati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, kita tahu dah apa hala tuju diri kita ni. Kita nak bertemu dengan Rabbul Izzati. Okey? Yang kuat maupun yang lemah akan mati. Yang kaya maupun yang miskin akan mati. So siapa kita? Kita adalah calon jenazah. Pasti mati. Saatnya akan datang. So kenapa kita nak bongkak diri atas dunia? Selama mana kita nak berada di atas tahta? Selama mana kita nak muda, kita nak cantik? Selama mana kita nak sihat? Macam mana pun sahabat-sahabat, mati tu tak bersyarat tua. Mati tu tak bersyarat sakit. Semua orang pasti mati. Anda 1.5K sekarang, yakin tak? Anda yakin tak bahawa kematian tu akan datang pada anda? Kalau tak ada keyakinan untuk mati sahabat-sahabat, ini sangat bahaya. Sebab dah kesuka hati akulah. Tu yang mana-mana orang tegur, janganlah buat live teruk sangat sampai macam ni. Suka hati akulah, FB aku, suka hati akulah, aku tak makan duit engkau. Amboi sombongnya diri sahabat-sahabat. Sombong. Biarlah kalau Allah tak redha dengan apa yang aku buat ni, kenapa bisnes aku makin mencanak naik? Sombongnya kamu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita pasti mati. Siapa pun tubuh yang cantik dipamerkan kepada orang lain, yang berbungkus, berbalut. Kita nak juga fashion gitu gini, tapi kenapa Allah tak bagi? Akan mati. So bayangkan mati dalam keadaan yang macam mana? Allahu Rabbi, yang sekarang ni tak selesa dengan pakaian longgar-longgar. Relax sis, relax. Mati nanti orang ketatkan juga pakaianmu, relax. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak payah risau lah kita Ustazah. Apa kita ni orang perempuan kena pakai longgar-longgar, labu-labu. Syok kan jadi macam orang kat Amerika tu. Tak payah Amerika, kat Malaysia pun ramai. Mula dah Ustazah Zai. Sekian. Anda bukanlah manusia hebat yang boleh lari daripada kematian. Hebat tahu mana hang ni? Yang boleh lari dari kematian. Ada cop ke kat dahi? Tak ada. No entry wahai malaikat maut. Ada cop ke? Tak ada sahabat-sahabat. Suka-suka je ada harta banyak, letak patung besar depan rumah. Orang tegur Datuk, kenapa letak patung besar? Hei ustaz ajar, kalau letak patung malaikat tak masuk dalam rumah, termasuklah malaikat maut. Kau mempermainkan Allah. Okay? Kau buat tipu daya kepada Allah. Kau ingat Allah tak boleh bermain dengan tipu daya untukmu. Engkau tu apa? Hamba je. Kalau sekarang kau manusia, kau boleh penyik-penyikkan semut yang gigit engkau, nyamuk yang gigit engkau. Allah nak buat dekat engkau lebih mudah daripada itu. Sebab Allah berkuasa atas segala-galanya. Faham ya? Muslimat dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah. Anda bukanlah manusia hebat yang boleh lari daripada kematian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengah hari pakcik dah 2 tahun tak jumpa. Apa tu lajunya komen. Ramai orang yang telah mati sebelum anda, dan ramai lagi yang akan merasakan hal yang sama setelah anda. Sebelum ni, kita tengok depan mata kita, mati dah Pak Long, mati dah jiran kita tu, mati dah bos kita yang sihat walafiat tu, mati dah. Ya, kita bukan tak lalu perkuburan. Orang-orang itu, orang-orang di dalam kubur tu, kata kitab di balik tabir kematian, kitab ni bagi tahu semua orang-orang yang dah mati sekarang yang kita tengok, kita lalu kat kubur tu, kita doakan mereka. Orang-orang tu kalau dihidupkan sekarang ni, kalau kita sembang tanya dengan dia, saat engkau mati dulu kau tengah buat apa?
Ya Allah, meremang bulu roma saya baca sahabat-sahabat. Mereka tu kalau ditanya, masa aku mati dulu, aku merasakan esok masih ada. Faham tak maksudnya? Aku mati sekarang, masa tu aku merasakan esok masih ada. Esok masih ada maksud, relax buat apa nak fikir mati. Tengok Zuk direntap oleh malaikat maut. Semua orang dalam keadaan majoritinya tak bersiap sedia untuk mati. Tak apalah, buat baik esoklah, taubat esoklah, nantilah balik haji lah, balik umrah lah. Sahabat-sahabat, nantilah dah tua, dah pencen saya pergilah masjid. Tiba-tiba malaikat menyapa, nak mati dah ke aku ni? Sebab itu mereka kalau dihidupkan sebelah, hang buat apa dulu masa malaikat maut datang? Aku baru duk fikir esok aku nak buat tu, esok aku nak buat ni. Rupa-rupa mati dah. So kita pun ada macam-macam plan. Tapi dalam plan tu jangan melampau-lampau. Ya Allah, kalau aku mati macam mana ya Allah? Maka kita takkan berani melampau hidup dengan Allah. Faham sahabat-sahabat? Ibnu Battutah. Saya ingat lagi masa saya sekolah menengah, saya duk baca pengembaraan Ibnu Battutah. Best sahabat-sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Ibnu Battutah menyebutkan bahawa di wilayah utara terdapat sebuah perkuburan yang di dalamnya dikuburkan 1000 raja. Ibnu Battutah melalui satu kawasan perkuburan raja-raja. Dalamnya tu semua raja-raja. Macam tempat kita kan, kita pergi Masjid Negara tu, dah tahu dah ni lubang untuk siapa, ni lubang untuk siapa. Ustaz melawak kadang-kadang Ustaz, bang boleh tak kita tumpah lubang? Jangan yang ini ini depa-depa je yang boleh duduk dalam lubang tu. Kita hidup le kan. Macam tu sahabat-sahabat. Kubur dekat rumah Ustazah ni pun dah penuh. Bila Ustazah ziarah mak kan, Ustazah cakap dengan Ustaz, ya Allah bang, kita kat mana lah nanti, tak apalah ya. Kat mana pun kita mati tak apalah. Yang penting cara mati kita tu. Subhanallah, kita tak boleh pilih sahabat-sahabat. Kita boleh pilih nak holiday hotel mana. Kan Ustazah nak pergi umrah nanti duduk hotel mana. Lepas tu nanti kalau kat sana tak dapat hotel yang dijanjikan, lupa nak beribadah terus. Kerja moncong je, dah tak nak menyapa siapa-siapa. Allahu Rabbi, dah biasa dah kehidupan manusia macam tu. Tak ingat dah apa yang kita janji, apa yang kita sign agreement kat sini. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Ibnu Battutah menyebutkan bahawa di wilayah utara terdapat sebuah perkuburan yang di dalamnya dikuburkan 1000 raja. Di atas kuburan itulah tertulis kekuasaan yang mereka miliki. Siapa mereka? Raja-raja itu telah terkubur oleh tanah. Sementara kepala dan mahkota keagungan kini tinggal tulang belaka. Sahabat-sahabat, saya suka salah seorang guru saya menyebutkan, sebab kita tak tahu apa manasik, cara-cara ibadah haji umrah. Kenapa orang dalam ihram, orang lelaki tak boleh tutup kepala ya Ustazah? Why? Tell me why? Menyampah dengan sahabat-sahabat. Nak buat ibadah tu sibuk tanya, Ustazah kenapa kena keliling 7 kali? Panas ni. Kenapa kita tak keliling 5 kali? Diskaun sikit musim panas ni. Ustazah kenapa sofa marwah? Kenapa kena habiskan? Kenapa tak boleh berhenti kat tengah-tengah ni? Tak larat dah kaki sakit balik hotel lah Ustazah. Hang buatlah. Tapi ibadah hang tak diterima. Hang nak menyembah Allah. Tadi kau buat nawaitul umrah tahu ahram tu biha lillahi ta'ala, untuk Allah. Tapi hang nak buat suka hati hang. Sahabat-sahabat, jangan marah Allah kalau kenapa ya aku balik umrah aku tak rasa macam tenang jiwa, makin jauh dengan Allah. Kau lawan Allah. Kau tak boleh melawan Allah. Apa yang Allah tetapkan tu jangan banyak cakap. Sedangkan mak kita pun kan, jangan duduk depan pintu. Napa mak? Tak boleh ke? Nak duduk depan pintu, nak tunggu kawan orang datang ni. Cuba kalau orang cakap tu jangan banyak tanya, ikut je. Tu mak saya tak tahulah, mak awak yang baik-baik tu. Lepas tu nanti datang pula, pelik, kita mesti nak tahu kenapa tak boleh duduk depan pintu. Mak kau susah nak lalu tu. Tu nanti bapak saya jawab, mak kau susah nak lalu lah. Sebab susah nak lalu, cakap lah elok-elok. Rupanya dia takut nak cakap. Kalau duduk depan pintu nanti tak ada siapa orang datang masuk Minang. Ada je orang masuk Minang. Macam tu. Orang tak duduk depan pintu. Kalau Allah kata jodoh tak sampai, tak ada pun sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Jadi kadang-kadang kita macam tu lah. Kenapa? Jangan makan kepala ikan, nanti tak pandai ngaji. Favorite ni kepala ikan, InsyaAllah okey je ngaji sahabat-sahabat. Kan sebab apa? Kita tak boleh, mak kenapa tak boleh makan kepala ikan? Rupanya mak yang nak kepala ikan tu. Kan sahabat-sahabat. Jadi kita dengan Allah, kita tak boleh. Kenapa 7 keliling ya Allah? Kenapa kena sa'i Safa dan Marwah? Tak boleh ke lepas tawaf ni nak guling-guling buka pakaian ihram? Tak boleh, semua ada syaratnya sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Jadi kita ni nak hidup sesuka hati. So yang ditutup kepala tu dengan tengkolok, dengan mahkota kerajaan apa, Allah nak kabarmu dalam ihram tu dah macam mayat, macam jenazah, pakai pakaian putih. Tinggalkan mahkota tengkolok engkau tu. Kat mana? Kau dari Malaysia, kau dari London, kau dari Indonesia, dari mana? Tinggalkan mahkota-mahkota yang meletakkan bongkak di hati engkau kerana engkau duduk di atas tahta. So kat situ dalam ihram semua berpakaian putih. Aku nanti akan ke sana juga, akan mati juga. Tapi kalau tak ada rasa itu, Ustazah, kain ihram saya ni boleh tak dibuat daripada sutera? Nak pakai satin, nak pakai itu kan? Jangan bersatin-satin bagaikan terlucut, tak diinsurankan. Dalam tu bukan pakai apa pun. Macam tu lah Ustazah selalu cakap. Sebab apa? Banyak sangat tanyanya, buat ni dok lagi. Orang yang duduk taat, buat tua-tua, mokcik-mokcik. Alhamdulillah Ustazah, acik dah buat 3 kali umrah. Mak kau 3 kali mokcik ni. Kan aku ni baru sekali pun banyak songeh sangat. Macam itulah sahabat-sahabat. Minta maaf ya, tak Ustazah ni dah ke umrah saja dah. Okey, baik. Persoalan yang membingungkan dalam kaitan ini adalah kelalaian manusia tentang kefanaan yang melingkunginya setiap pagi dan petang. Sementara dia menyangka apa kefanaan, kebinasaan. Persoalan yang membingungkan dalam kaitan ini adalah kelalaian manusia tentang kebinasaan, kefanaan yang melingkunginya setiap pagi dan petang. Sementara dia menyangka bahawa dirinya akan kekal selamanya di dunia. Manusia ni suka perasan. Suka perasan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga lupa akan saat yang telah pasti dan akan mengakhiri perjalanan hidup setiap yang bernyawa. Yang hidup pasti mati. Yang bernyawa pasti terhenti nafas. Ya Allah, kalau kita sentiasa ingat ini pagi tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lisan kita menyebut syukur Engkau hidupkan aku ya Allah setelah Engkau matikan aku malam tadi. Aku nak buat apa hari ni ya Allah? Aku kena bertaubat atas dosa-dosa aku semalam. Aku kena fokus dengan amal solehan. Orang buat jahat ke aku pun aku tetap kena buat baik. Manalah tahu hari ni adalah hari terakhir aku hidup ya Allah. Semoga subuh aku kejap lagi subuh terakhir yang membawa aku ke syurga. Semoga sedekah aku kejap lagi ni sedekah terakhir membawa aku ke syurga. Aku nak pergi pejabat ni ya Allah, semoga yang keluar kat mulut. Walaupun semalam ada kawan buat jahat kat aku, yang baik-baik je. Sebab aku nak mati dengan kalimah terakhir yang baik-baik di lisan aku. InsyaAllah, bila hati kita bercakap macam tu dengan diri sendiri, kita akan mendorong kebaikan dan kebaikan yang akan datang. Allahu Rabbi Al-Hajj ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, yakni dahsyat. Kalimah as-sa'ah dalam ayat ni gambaran tentang hari kiamat. Kiamat ni nak cerita besarnya dia. Kita tengok dalam agama kita nak faham yang banyak nama tu menggambarkan kebesarannya. Cuba tengok Allah, Asmaul Husna dengan nama-namanya yang indah. Ar-Rahman pun Allah, Ar-Rahim pun Allah, Al-Quddus pun Allah, Al-Jabbar pun Allah. Nabi Muhammad SAW pun dengan banyak nama. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kiamat itu satu kejadian yang sangat besar. Kita jumpa dalam Quran sekejap lagi. Al-Haqqah, As-Sa'ah, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah. Kan, ini maksudnya apa ni? Refer pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi kejadian itu sangat besar. Kau jangan duk buat main-main. Ustazah, saya ada program besar ni hari ni. Besar apa? Nak meeting dengan bos. Allah, aku ingatkan nak kiamat dah. Macam tu. Ustazah, hujung tahun ni anak saya nak kahwin. Saya nak jemput 5,000 orang. Ustazah, wedding of the year. Ya Allah, aku ingatkan besar apa? Takkan ada yang besar melainkan kejadian pada hari kiamat. Yang kita kena buat persiapan. Mak-mak nak kahwinkan anak. Ada ke? Kau dah siap belum? Bunga telur dah tempah pelamin ke belum untuk anak engkau? Tak payahlah pelamin-pelamin. Dudukkan aja atas kursi meja makan tu. Kan sahabat-sahabat? Tak nak lah nanti kena kecam dengan orang. Contoh, nak buat persiapan anak nak masuk universiti. Macam mak pula nak masuk universiti. Nak buat persiapan anak nak SPM. Mak pula yang tak boleh tidur malam semua. Macam saya nak ambil SPM debar. Anak tak debar pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan?
Bukan main lagi kita. Sesuatu yang besar dalam hidup. Tapi sesuatu yang besar, apakah sebenarnya kiamat? Kecil saat kita mati. Apakah sebenarnya kiamat besar saat semua yang mati-mati dihidupkan balik? Tak ramai orang yang takut mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Allah mati okeylah. Semua benda akan settle. Mati, masalah kita pun habis. Tapi sebenarnya kita bukan takut mati, itu orang beriman. Macam mana saat kita dibangkitkan semula pada hari kiamat? Apa yang Allah nak soal aku? Apa yang Allah nak tanya aku? Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Perkara inilah yang kita kena hari-hari, bahkan setiap saat buat persiapan untuk mati. Buat persiapan untuk mati. Ya, kita ada program-program besar. Ustazah, saya nak pindah rumah. Ustazah, saya nak hijrah. Ustazah, saya nak buat projek ni. Itu besar. Tapi tak mungkin mengatasi besarnya hari kiamat. Allah sebut kejadian itu sangat dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan amal mereka, hisab. Yaumul hisab. Yaumul hisab, sahabat-sahabat. Pada hari engkau akan dihitung segala amal. Masa tu kita akan dipertontonkan segalanya apa yang kita buat atas dunia. Hari ni kita bolehlah lari. Tapi kalau kita ingat saat kita seorang-seorang di mahsyar yang gelap, Allah panggil kita satu-satu. Apa yang engkau buat setiap satu saat yang engkau bagi dulu. Semua kita kaya, miskin, tua, muda, 24 hours. Sibuk macam mana tak boleh dapat 25 jam. Susun atur. Satu saat engkau gunakan untuk apa? Sahabat, RM1. Satu sen yang engkau belanja ke mana? Dapat dari mana? Ini semua Allah akan tanya. Ngeri, sahabat-sahabat. Kita boleh lari kat sini. Ustazah, duit yang saya infak kat Ustazah tu, Ustazah dah bagi dah dekat rumah anak yatim. Oh dah, boleh dah aja. Dalam hati aku dah makan udang besar dah hari tu. Kan, sahabat-sahabat Allah. Na'udzubillah min zalik. Benda macam ni, Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Kan kalau kita tak ingat akhirat, sekejap je. Lagi bertahta, lagi lupa. Lagi berharta, lagi lupa. Lagi orang lelaki dikelilingi wanita, lagi lupa segala. Macam tu lah. Okay, sahabat-sahabat. Tatkala Allah menghancurkan umat-umat, membinasakan suku-suku dan menghancurkan kota-kota beserta para penduduknya yang zalim, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Adakah kamu melihat seorang pun daripada mereka atau kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Hang boleh jumpa balik tak mereka tu? Hang boleh lalui balik tak kehidupanmu yang dahulu, yang kau bangga-banggakan dulu? Semua habis samar-samar. Semuanya telah lenyap daripada mereka, kecuali berita dan pembicaraan tentang dirinya. Tengok orang-orang yang dah mati. Mati je. Mati si Fulan. Dulu dia tu hebat kan, bla 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 bla. Kita tinggal jadi sejarah. Bila kita sudah bergelar almarhum, almarhumah, kita hanya tinggal sejarah. Kita nak berbangga-bangga dengan apa lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Orang bercerita, ya kalau orang bercerita tentang baiknya. Tetapi kalau orang bercerita tentang buruknya, mampu dah si Fulan tu, lega sikit aku. Astaghfirullahalazim. Janganlah jenazah yang sedang diusung itu ada orang bercakap macam tu kepadanya. Tapi biarlah jenazah yang sedang diusung tu, ya Allah, dia ayah yang baik. Ya Allah, dia kawan aku yang soleh. Ya Allah, aku dah susah sekarang ni sebab dia rajin tolong aku. Semua tu akan dicatat laju oleh malaikat untuk menjadi saksi. Dia ni husnul khatimah, wahai Allah. So, ikhlaskan hati ketika berhubung atas dunia. Bila kita mati berada di dalam tanah, orang akan ikhlas menghantarkan doa-doa kebaikan kepada kita. Masya Allah. Setakat hari ni kita buat kebaikan, orang tak pandang, tak apa lagi, sahabat. Tapi bayangkan sampai kita mati, orang tak, aku nak sebut pasal baik dia, tapi dia memang tak ada buat benda baik pun dulu. Macam tu. Sebab tu sahabat-sahabat, Ustazah selalu cakap, kita nak buat perkara besar mungkin susah. Ustazah, saya bercita-cita nak bina sebuah masjid, tapi itulah gaji saya ciput je. Dah sementara kau tak ada gaji besar ni, nak bina sebuah masjid, apa kau buat? Itulah setengah kumpul duit ni Ustazah, kumpul duit nak bina sebuah masjid. Ustazah pun kata, ya Allah, nyampah aku dengar. Cubalah RM1 setiap kali masuk ke dalam masjid.
Sekurang-kurang bila AJK Masjid keluarkan duit tabung, kita yang RM1 dah 365 hari setahun. Contoh setiap hari RM1, ada RM365 duit kita mampu beli sebiji tiang untuk masjid. Masya Allah, satu bata yang kita bina untuk membina rumah Allah atas dunia, Allah akan binakan rumah kita di dalam syurga, sahabat-sahabat. Kenapa kita susah sangat? Syaratnya ikhlas. Ni kata, saya tunggu Ustazah, saya nak bina satu masjid supaya masjid tu nanti bernama Masjid Al-Muzayyanah. Tiba-tiba, nak nama je, itulah yang rugi jadi manusia. Sahabat, ketika Ustazah melancarkan tabung RM1 sehari untuk menerbangkan fakir miskin warga emas ke Baitullah, Ustazah hanya, ya Allah, kalau aku dapat 200 penyertaan RM1 sehari atau sebulan RM30, darab 200 orang je aku dah dapat 6,000. Masa tu package umrah 6,000 lebih. Tak apa bang, kalau lebih 300-400 tu kita top up lah. Nak bagi 6,400 segedebuk, kita mana mampu. Sampai bila bang kita nak kaya, kan? Susah kita nak bagi, sahabat. Ada ramai orang kaya yang sponsor orang, tapi mungkin sekali tu saja, one off. Tapi dengan RM1 sehari, sahabat-sahabat, saya macam mimpi sekarang sebulan bukan 6,000, bahkan berpuluh ribu. Sebab tu insya-Allah 11 Disember yang kita akan terbangkan fakir miskin warga emas 20 orang. Kenapa? Sebab duit anda RM1 sehari, RM1 sehari, ya Allah. Hati ni terasa Tuhan. Orang kaya pun tak boleh bawa segedebuk 20 orang. Dah berapa tahun? 5, 6, 7 tahun dah Ustazah buat tu. Dah hampir 300 orang kita terbangkan ke Baitullah. Ya Allah, orang kaya pun tak boleh nak bawa 300 orang ke Baitullah percuma. Tapi ni asbab jamaah. RM1 sehari, RM1 sehari. Kekuatan hati, ketelusan dalam menjaga amanah, sahabat. Patutlah yang indah dalam agama ni, kata Rasulullah, sikit tapi istiqamah. Sikit tapi istiqamah. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok satu syairnya. Apakah kalian pernah mendengar kisah penduduk Andalus yang sangat gah ceritanya tu? Banyak sekali cerita tentang kaum yang sudah dilupakan. Banyak sekali cerita tentang kaum yang sudah dilupakan. Padahal mereka gah dulu. Ya Rab, betul lah, Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak cerita pasal apa lagi? Semua tinggal sejarah. Setakat mana kita nak bongkak, nak belagak hidup atas dunia ni, sahabat-sahabat. Betul, sikit tapi istiqamah, Fatimah Umar. Sebab apa ya, kalau kat pejabat contoh, Ustazah, bos saya tu kan sikit-sikit saya buat kopi pun saya, apa pun saya. Tak apalah, yang penting jangan ada skandal dengan bos. Tak tahulah kenapa bos ringan panggil nama awak. Sebab awak tak merungut, sebab awak senang bicara, kan? Nanti percayalah, kalau awak mati, bos akan, ya Allah, ampunkan dosanya, dia staf aku yang baik, tak banyak cakap. Kita masuk pejabat, sahabat-sahabat, sekejap tisu sana sini kan, ala-ala taklah sekejap pergi cleaner datang, cleaner bersihkan lah. Kita tak ambil, ya Allah, kebersihan separuh daripada iman, masuk tong sampah. Kita mati, orang akan kata, kenapa bersepah tisu-tisu cleaner tak sihat ni, dah 3 hari tak datang. Kau ingat tak arwah dulu, dia pantang tengok benda ni jatuh-jatuh atas lantai, mesti dia masuk tong sampah buang. Itulah kita rasa kehilangan sangat kan. Saat kita hidup, orang tak sebut thank you, angkatkan tisu saya jatuh, tak sebut. Belanja nasi lemak bungkus RM1 pun tidak. Kita kadang-kadang berasa juga, ya Allah, banyak aku tolong dia, tapi say thank you pun tak ada. Tak apa, Allah pandang, Allah pandang, Allah pandang. Kita mati nanti, sahabat-sahabat, ya Allah, hilang dah staf aku yang paling macam kuli dulu. Sahabat, kita nak masa mati kita disebut. Tak apa saat hidup kita tak disebut. Cuba kuatkan jiwa. Tak apa, ya Allah, kalau ini boleh meluaskan barzah aku nanti, ya Allah. Kalau ni boleh menyejukkan aku banyak dosa, ya Allah, mungkin taubat aku tak sempurna. So benda kecil-kecil yang aku buat hari ni menyebabkan nanti orang hadiahkan Fatihah ke aku, mendoakan aku. Kalau kita ada rasa macam tu, sahabat, kita akan ikhlas buat apa. Kita tak kecil hati orang tak sebut nama kita pun. Faham ya? Baik, renungan yang terakhir, kita nak stop dah. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Doa menghadapi kesulitan itu mencakupi tauhid uluhiyah dan rububiyah, dan penyifatan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kesabaran. Kedua, Ustazah nak tenggelam ni. Sekejap sebab apa, teringat seorang hamba Allah ni lah.
Ustazah, sekarang latazan Ustazah tu pernah pecah rekod 1.8K. Saya tak intai sahabat, sebab kadang-kadang kan, tadi saya nampak 1.9K. Lepas tu saya nak tergelak tengok dia. Ustazah cakap lah dengan diorang, suruh share lagi. Tak ada kerjanya sahabat-sahabat. Kalau kita rasa benda tu bermanfaat, anda share lah. Share tu bukan bermaksud klik butang share. Apa makna kalau klik butang share, viewers ramai? Apa makna kalau kita sendiri tak beramal? Apa makna kita balik ke rumah, kita duduk bebel-bebel, marah-marah lagi? Kita tak pindahkan word yang kita belajar daripada Latahzan. Sahabat-sahabat kan? Bukan berapa ramai yang menonton, tetapi berapa ramai yang terasa di hati. Aku hamba, Engkau Tuhan. Apa yang aku dah buat selama ini, syukur Engkau belum matikan aku ya Allah. Maka aku nak buat persiapan mati aku mulai saat ini, mulai sekarang. Faham sahabat-sahabat? Doa menghadapi kesulitan itu mencakupi tauhid uluhiyah dan rububiyah dan penyifatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keagungan dan kesabaran. Kita belajar ilmu tauhid, kita memang akan sampai sahabat-sahabat dirahmati Allah kepada ilmu yang berkenalan dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Masya Allah, kalau kita sebut tauhid uluhiyah ni, kita menunggalkan Allah. Semua kita menyembah Allah. Minta maaf sebut, yang belajar dia faham. Kenapa ada juga Ustazah agama Yahudi pun dia beruluhiyah juga. Dia mengakui bahawa Tuhan itu Esa Tunggal. Kan? Ya. Tapi kadang-kadang ada benda lain yang disembah. Bila kita memahami rububiyah, aku buat ni kerana siapa? Itu yang tadi aku buat baik ni kerana Allah. Memang hanya kerana dia. So berhati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kita mula beramal, ada agenda-agenda tertentu. Tauhid rububiyah kita tak kuat. Masya Allah, kita dah bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semua orang Islam mengaku. Tapi amalan perbuatan kita ni, sudah betul ke kita kerana Rabbku? Sebab tu kita disindir. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kata Luqmanul Hakim, Masya Allah, kata Ibrahim bin Adham. Dia kata apa? Ramainya manusia yang Rabb, di lisan Rabb, memohon kepada Rabbnya. Tapi nampak kematian tak mengambil itu sebagai nasihat. Masya Allah, menziarah orang sakit tak rasa dirinya akan sakit. Banyak benda yang kita lupakan. Bahkan kita buat sesuatu, lisan je cakap lillah, tapi hati kecil hati kalau orang tak puji. Hati terasa sangat kalau orang keji. Dah kata buat untuk Allah, kenapa terasa kerana makhluk? Uluhiyah dan rububiyah kita belum begitu tepat. Faham sahabat-sahabat? Kalau kita mengaji ilmu tauhid, panjang lagi lah perbahasannya. Ni Ustazah sentuh sikit. Dan penyifatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keagungan dan kesabaran. Kedua-dua sifat tersebut adalah sifat yang mutlak bagi kesempurnaan, kekuasaan, rahmat, kebaikan dan keampunan. Kesempurnaan sifat rububiyahnya menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai maha pemelihara akhirat dan dunia, serta arasy yang menjadi atap bagi seluruh makhluk dan kemuliaannya. Mak kita pelihara tak kita dengan baik? Mak ayah kita pelihara, tapi akhirnya mak ayah kita akan mati. Mak ayah kita menangis, kenapa Ustazah anak saya mati dulu? Saya ingat anak saya yang akan usung jenazah saya. Rupa-rupanya saya mengusung jenazah dia. Jawapannya Allah berkehendak. Tapi kalau Allah yang memelihara sahabat-sahabat, Allah maha hidup. Allah takkan mati. Sebab tu kita kena teguh dengan tauhid kita ni. Subhanallah. Sifat rububiyah yang sempurna mengharuskan pengesaannya. Dan pengesaannya hanya berupa ibadah, berupa cinta, takut, berharap, menghormati dan taat hanya kepadanya. Hanya kepadanya, hanya kepadanya. Sebab tu bila orang tanya, Ustazah, macam mana saya nak istiqamah? Macam mana saya nak sabar tak ujian? Ya Allah, kalau betul-betul lillah untuk Allah, yakinlah sudah tiada lelah. Saya selalu sebut macam tu. Kata lillah, tapi kok lelah? Kan? Kalau saya penat lah Ustazah buat baik, itu maknanya nak kena puji dengan suami lah. Selagi jadi isteri, memang kena buat baik pada suami. Selagi jadi ibu, kenalah jadi ibu yang baik kepada anak-anak. Selagi jadi hamba, kenalah taat kepada Allah. Penatlah Ustazah nak istiqamah ni. Ya, kalau tak nak penat, istirahat je. Sekian. Muslimat, cakap banyak kali dah tapi tak faham-faham lagi. Kenapa saya cakap banyak kali? Supaya bila benda tu berlaku down pada kita, kita ulang balik word ni. Sahabat, kita akan kuat insya-Allah.
Adapun keagungan mutlak yang dimilikinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan dan meruntuhkan segala kekurangan dan perumpamaan bagi dirinya. Sementara sifat lemah lembut Allah Subhanahu wa taala penunjuknya adalah kesempurnaan rahmat dan kebaikannya kepada seluruh makhluk. Masya Allah, Allah yang menyempurnakan rahmat, Allah yang cukupkan sahabat. Tengok sajalah ketika kita mula-mula COVID dulu, kita rasa macam nak mati dah Ustazah, kena kurung dalam rumah ni, macam nak mati dah Ustazah, tak boleh ke sana sini. Tapi dah setahun setengah tak mati-mati pun kita, kan sahabat-sahabat. Bukan kita minta mati, makin gemuk lagi ada, kan. Sihat walafiat je, kita doakan yang sakit-sakit Allah sembuhkan. Mulut kita je mati lah saya Ustazah kena kurung. Setahun lebih dah. Elok je. Semalam Ustazah cakap ternampak, bukan cari dekat Facebook. Apa benda ni orang pakai mask nampak mulut ni? Kan rupanya mask design baru. Mask design baru. Sahabat, tutup hidung, ingat puas Ustazah belik. Rupanya mulut buka. Ada macam plastik transparent tu nampak mulut. Oh, lepas tu ada pula yang komen, nak belilah mask ni. Barulah orang nampak kita pakai lipstick. Allah rasa macam nak tenyih je muka. Bukan kebetulan pagi Isnin tu Ustazah bersahur. Bila Ustazah bersahur, Ustazah cari live Ustaz Syekh Zainul Asri. Tapi macam Ustazah tak jumpa live. Memang tak ada ke, wallahualam. Ustazah dengar semula ulang siar kuliah beliau tentang orang bertanya wanita pakai lipstick. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf yang mendengar ni sedang pakai lipstick. Ustaz kata tak boleh nak kata haram teroi. Yes, Ustazah setuju. Contoh kalau Ustazah saya kalau tak pakai ni saya macam mayat hidup berjalan lah Ustazah. Saya memang bibir saya ni memang kering lah Ustazah. Saya tak boleh lah Ustazah. Saya rasa macam tak ada confident lah Ustazah, contoh. Tapi janganlah sebatang lipstick kau pakai sehari habis. Kan ramai ni yang menonton. Minta maaf kalau tak kenal Ustazah Zain. Kan Ustaz Syekh Zainul Asri kata apa? Tuan Guru Syekh Zainul Asri kata apa? Ni pakai macam iklan dulu-dulu, merah sangat, makngah. Suka pula orang cakap macam tu. Cukuplah seadanya, tak nak nampak pucat. Bukan ditengih sampai nak cakap, awak sihat ke, kan? Saya front desk Ustazah kena tebal-tebal sikit nanti bos saya marah. Nak cakap pun payah dah macam orang cacat dia tengoknya. Macam itulah maksud dia. Subhanallah. Kita tak boleh kata haram kalau benda tu Allah tak haramkan. Tapi kalau niat kita pakai tu, dengan pakai lipstick yang merah menyala, semua lelaki-lelaki di pejabatku akan wow. Kalau memang ada niat gitu, jelas hukumnya haram. Eleng aku je lah, pakai untuk apa sebenarnya? Pakai untuk, bukan untuk orang tengok Ustazah. Cuba ketika tengok cermin tu jujur pada diri. Ya aku tenyih situ, tenyih ini untuk siapa sebenarnya? Kenapa kalau kat rumah aku bedak sejuk je, baju kelawar je? Kalau mau pakai untuk lawan isteri abang pagi ni, jangan sampai pakai lipstick, masuk je kereta, selfie dulu lah. Selfie, masuk Facebook. Wah, sweet 17 engkau. Taklah trick kamera je. Lepas tu kawan Facebook dia dok share gambar tu hantar kat suami. Kan? Kau jangan aku setia kat bini aku ni. Tak payah hantar-hantar gambar perempuan manalah. Laki kita kata. Kau biar betul kau tak kenal ke siapa perempuan ni? Aku tak kenal ni. Lawa gila bini siapa tu? Laki kata. Wah ini bini kau lah. Kau tak percaya kau tengok dekat Facebook dia sekarang. Dia baru lepas selfie tu. Bini aku? Kenapa lawa sangat? Kat rumah dia tak lawa. Pengsan suami kita terkejut. Maksudnya apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Teringin nak tengok orang pakai skirt sendat, teringin nak pakai itu ini, pakai. Syekh Zainul Asri suruh kita pakai. Tapi jangan depan suami orang, jangan depan orang lelaki lain. Suami kita pun teringin tahu tengok kita pakai macam tu, kata Syekh Zainul Asri. Ustazah semalam ustaz tak ada sengih-sengih, macam nak je beli skirt-skirt macam tu. Tapi takut tak ada saiz, sekian dia maklumkan. Okay? Lepas tu ustaz balik malam tadi cakap lah, bang pagi tadi dengar ceramah Tuan Guru ni. Lepas tu dia cakap macam tu, betul juga kan bang? Apa kata nanti kita tak payah cari hal lah yang cukup-cukup lah lawa dan ni jangan risau. Masya Allah sahabat-sahabat. Maksudnya kita kena jujur sahabat, kita pakai tu untuk apa? Kalau untuk dipuji orang, diperhatikan orang, menarik perhatian orang, itu haram, berdosa.
Kalau setakat Ustazah takkan tak pakai bedak, Ustazah pakai bedak. Ustazah takkanlah bibir saya ni macam ni lah Ustazah, buruk hitam lah Ustazah. Tenyihlah sikit. Apa tujuan pakai, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau lagi kalau orang lelaki kat pejabat kata, kenapa sekarang ni macam pucat je? Ya, aku dah pakai, kau kata pucat pula. Tak apa, besok aku pakai satu lipstick habis. Contoh sahabat-sahabat, jangan marah. Kena cakap benda macam ni. Okey. Kesedaran hati dan pengetahuan tentang itu akan menghadirkan rasa cinta, pengagungan dan tauhid atas dirinya. Yang semuanya itu akan menciptakan rasa kegembiraan, kenikmatan dan kebahagiaan yang mampu menolak segala penderitaan, kesedihan dan kegundahan. Amboi ketawa ketawa. Mai letak tangan kat sini macam aku je tu, ubah tak salah nak buat, tapi niat pakai. Jangan belilah emas macam tu. Nampak rupanya Pak buat emas macam tu nak bagi perempuan nampak lipstick. Pakai emas ni bagus tau sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab saya ada hantar COD lah dulu kan dengan ustaz. Travel belum buka, jual macam-macam sahabat, nak teruskan kehidupan. Lepas tu kakak-kakak masjid acik-acik lah sebenarnya. Balik tu, kik ustazah asyik baik lah PKP. Kenapa kak? Saya seronok sungguh pakai emas ni ustazah. Ustazah kata, kak kat depan ni nak hantar barang. Okey ustazah keluar. Asyik baik pakai emas. Kenapa tak faham kak? Ustazah tahu masa ustazah datang tadi akak cari gigi palsu akak tak jumpa. Ya Allah, mana letaknya tak jumpa. Lepas tu dah ustazah kata kat depan, datang dengan ustaz pula. Akak pun pakai emas. Senyum nampak mata kecil tu. Ustazah tahu akak senyum kan. Sebenarnya akak tak pakai gigi palsu masa tu. Ustazah asyik baik pakai emas. Kau tidak malu kat ustazah dengan ustaz? Di masjid lawa giginya penuh. La ilaha illallah, aku pula gelak terbahak-bahak sahabat-sahabat dengan suamiku. Macam-macam kan? Ada hikmah sebenarnya sahabat-sahabat. Allahu Akbar, macam-macam manusia ni. Pernahkah anda mendapati seseorang yang sedang sakit tak kala dia mendapatkan hal yang membuatnya gembira dan senang? Padahal kegembiraan telah memberi kekuatan bagi dirinya, kerana selain dari dirinya tidak ada yang mampu memberi kekuatan untuk menolak penyakit jiwa. Masya Allah. Jadi ubatnya yang paling mujarab sesungguhnya adalah di dalam hati kita sendiri. So hati kita sendiri sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, hati inilah yang perlu mendengarlah tahzan hari-hari. Tahniah anda yang istiqamah, yang betul-betul nak istiqamah. Tak ada kitab lagi. Tak ada kitab lagi. Nak beli Ustazah RM45, tak masuk postage. Tapi saya memang suami tak bagi. Tak payah ceritalah kat Ustazah, suami tak bagi nafkah. Tak payah sahabat-sahabat. Cerita je memang saya tak mampu Ustazah nak beli. PM tepi. Tim khidmat akan post untuk anda. Tapi yang mampu janganlah pula Ustazah beli lipstick RM450 satu lipstick. Beli kitab RM45 nak untuk manfaat dunia akhirat. Minta sponsor daripada orang. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Ustazah nak sarapan. 8.30 nak siap untuk kerja is. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.